Salam sejahtera semua, terutamanya kepada calon-calon peperiksaan SPM 2023-2024 dan memang pelajar-pelajar tingkatan 4. Jadi selamat menyertai program saya kali ini khusus untuk kalian SPM Bahasa Melayu. Sekarang saya akan berbincang dan berkongsi pengetahuan saya tentang kertas 2, yaitu sesi terakhir untuk Bahasa Melayu. Ini video yang ketiga. Oke, jadi lebih baik saya tulis di sini. Jadi ini video yang ketiga yang khusus untuk kertas pemahaman. Kertas 1103 Palang 2. Kertas peperiksaan ini menggunakan 2 jam 30 menit, 2 jam setengah untuk menghabiskan semua. Jadi kertas kamu dibahagikan kepada bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Kesemuanya 3 bahagian. Markah penuh 100 markah. Tetapi 100 markah ini keberatannya 25%. Jadi pemahaman 25%, kemahiran mendengar 25%, penulisan ataupun karangan 25%, dan lisan 25%. Jadi kesemuanya 100% ataupun persen. Jadi di sini bahagian A. Bahagian A kita boleh lihat di sini 35 markah, dan di dalam bahagian A dari soalan nombor 1 sampai nombor 3 ia berdasarkan tata bahasa Nahu. Jadi kamu dicadangkan untuk menggunakan 45 menit untuk bahagian A. 45 menit. Jadi bahagian ini dipanggil sistem dan aplikasi bahasa. Jadi dia lebih tertumpu kepada tata bahasa ataupun Nahu. Dan kita boleh lihat soalan-soalannya dari soalan 1 hingga soalan 3. Jadi di antara kata bahasa termasuk yang betulkan kesalahan perkataan. Mungkin dari segi ejaan, dari segi imbuhan, atau dari segi salah menggunakan perkataan. Kita panggilnya kosakata. Selepas itu ada satu bahagian soalan keempat. Soalan keempat, kamu diberi satu petikan bahasa klasik dan kamu harus menulis semula petikan ini ke bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu moden yang sedang kita menggunakan sekarang. Soalan yang kelima, peribahasa. Jadi saya ingin mengingatkan kalian, jikalau kalian mempunyai adik-beradik ataupun jiran tetangga ataupun anak kawan ataupun siapa-siapa sahajalah, beritahu mereka jikalau ingin mendapat skor yang tinggi untuk bahasa Melayu, peribahasa itu satu bahagian yang kamu tidak boleh tertinggal. Mesti pandai peribahasa. Di sini kita boleh melihat soalan kelima, peribahasa. Tulis karangan peribahasa juga. Maknanya kita mesti tahu. Apakah maknanya, ataupun diberi makna apakah peribahasa yang sesuai, ataupun diberi satu keratan, satu petikan. Kamu mesti mengenal pasti dalam paragraf itu atau perenggan itu apakah peribahasa yang sesuai. Jadi saya mengingatkan kalian, peribahasa itu mesti kalian belajar sejak dari darjah 4.
Jangan tunggu sampai tingkatan 4, tingkatan 5 baru hendak belajar. Masa itu SPM ada peribahasa, oh saya bertungkus lumus belajar. Memang untuk orang yang mempunyai ingatan yang baik memang okey. Tapi bagaimana dengan pelajar-pelajar yang agak lambat belajar menghafal? Jadi saya ingatkan sekali lagi, dari sekolah rendah lagi mesti pandai peribahasa, mesti belajar peribahasa, sangat penting. Lepas itu bahagian 2, 35 maka kamu dicadangkan untuk menggunakan 60 minit untuk menghabiskan bahagian ini. Jadi kamu diberi ini, bahagian ini dipanggil pemahaman. Kamu diberi petikan umum, ada 2 bahan, bahan 1, bahan 2. Ini soalan ke-6. Dan di dalam petikan umum ini seperti pemahaman, diberi petikan dan soalan dia akan bertanya kamu soalan tentang petikan bahan 1 dan bahan 2 dan kamu harus menjawab. Di antaranya soalan ke-4 itu adalah kebat 4 markah. Jadi kebat maksudnya kamu memberi pendirian pendapat kamu atau analisa kamu atau huraian kamu. Jadi kamu ini terpulang kepada daya pemikiran kamu dan bahasa kamu, bahasa Melayu. Adakah kamu pandai menghuraikan sesuatu dengan secara penulisan dengan daya pemikiran sendiri? Berilah pendapat kamu, huraian kamu. Dan terdapat soalan ke-7, petikan sastra. Sastra kamu tahu seperti sajak, seperti mungkin sastra dari segi cerita tetapi menggunakan bahasa lama. Sebab dia sastra. Di sini dia beri kamu 2 bahan. Mungkin 1 petikan dari bahasa klasik dan 1 daripada satunya sajak ataupun puisi lama. Jadi 2 bahan. Kamu ditanya soalan, kamu mesti menjawab. Sama juga nombor 4, kebat 4 markah, ya. Kalau kebat itu 4 markah. Jadi kebat itu kamu mesti sendiri menggunakan ayat sendiri, pendapat kamu sendiri, huraian kamu sendiri untuk menjawab. Dan soalan nombor 8. Nombor 8 ialah novel. Ya, novel ini sama juga. Dia memberi kamu novel, kamu diberi 2 soalan. Soalan yang pertama, pemahaman biasa. Berasaskan novel yang dipelajari di seluruh negara. Tapi kamu jangan bimbang. Jangan tengok soalan, novel ini, tapi kita ini di Pahang, ini bukan berkenaan dengan kami. Ataupun kami dari Johor, jadi di Johor kami belajar silir daksina. Tapi soalan yang dikeluarkan lain, bagaimana? Jangan bimbang, sebab jawapannya boleh didapati di dalam pemahaman. Jawab sahaja. Tetapi yang kedua itu novel yang kamu pelajari di sekolah. Contohnya di Johor, silir daksina. Soalannya keluar memang berasaskan 1 daripada novel yang telah kamu pelajari. Jadi jikalau macam kita ini di Johor, kita belajar silir daksina, jadi jawablah. Okey? Silir daksina. So dia cakap atau dia menulis berdasarkan novel yang anda pelajari di sekolah. Okey? So yang ini kamu jangan bimbang, novel juga, tetapi jawapannya boleh didapati dalam pemahaman. Lepas itu kamu akan buat bahagian C. Bahagian C itu 30 markah. Kamu dicadangkan untuk menggunakan 45 minit untuk menghabiskan rumusan.
Oke, bahagian C ialah rumusan. Rumusan ada dua fokus. Satunya petikan dan lagi satu bahan grafik ataupun nota-nota. Jadi pokoknya dia seperti rangsangan, dia ada beri gambar dan ada dua fokus. Jadi bagaimana kita menulis rumusan? Bagaimana kita membuat rumusan? Mesti ada pendahuluan, perengan pertama. Di tengah-tengah isi. Selepas isi, penutup seperti menulis karangan juga. Oke, formatnya. Pendahuluan 2 markah, kamu mulai dengan rumusan membincangkan. Mungkin membincangkan manfaat-manfaat membaca. Manfaat-manfaat bergotong royong. Dan langkah-langkah. Jadi contohnya membaca dan langkah-langkah untuk menyemai benih membaca dalam jiwa kanak-kanak. Contoh. Jadi selepas kamu tulis pendahuluan, kamu dapat 2 markah. Begini tulisnya. Lepas itu perengan yang kedua, paragraf yang kedua di tengah-tengah kita panggil isi. Jadi carilah, ini kita panggil isi-isi tersurat. Tersurat maksudnya boleh didapati dalam petikan. Jadi jawaban kamu mesti dari 2 fokus. Jangan kamu cari jawaban dari petikan sahaja. Di bawah itu pun mesti cari jawaban dari sana. Jadi mungkin sebab kita perlu 8 isi, 16 markah. Jadi setiap isi 2 markah. Mungkin kamu boleh cari 6 isi dari petikan, 2 isi dari bahan grafik, mungkin nota-nota ataupun carta. Jadi pokoknya 2 mesti ada dan 8 isi. Semua ambil terus dari petikan dan carta ataupun hujah-hujah. Sama seperti rangsangan begitu juga. Lepas itu baru kamu tulis kesimpulannya. 2 markah. Jadi contohnya kesimpulannya apa? Apakah kesimpulan daripada tema ini? Contohnya kamu membincangkan tentang manfaat-manfaat membaca. Jadi kesimpulannya setiap orang wajib membaca. Tulis agar. Jadi setiap orang terutamanya kanak-kanak wajib mempunyai tabiat membaca. Agar apa? Agar negara kita akan maju kerana mempunyai rakyat yang penuh dengan pengetahuan. Ataupun kesimpulannya, rakyat Malaysia ataupun semua orang wajib membaca, wajib mempunyai tabiat membaca. Agar apa? Agar dapat melahirkan masyarakat yang berilmu. Begitu sahaja. Dan kamu dapat 2 markah untuk itu. Jadi kesemuanya 30 markah. Dan ingat, rumusan kamu tidak boleh melebihi 120 mata perkataan. Kamu mesti kira dan tulis di bawah rumusan kamu di bahagian kanan. Dalam kurungan berapa patah perkataan. Bukan kira-kira berapa patah perkataan, tetapi tepat berapa patah perkataan. Itu sahaja. Oke, jadi saya berharap kamu telah mempelajari sesuatu daripada saya, garis-garis panduan, dan dapat membuat kertas ini. Peperiksaan sudah tinggal mungkin 3 hari sahaja. Jadi saya mengucapkan selamat berjaya. Sekian, terima kasih.